Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada pensyarah kami dan juga rakan-rakan yang lain. Kami daripada kumpulan 4 yang terdiri daripada 7 orang ahli kumpulan. Jadi pada hari ini kami akan membentangkan rancangan perniagaan dan kanvas model perniagaan bagi perniagaan baby tortilla chips kami. Baiklah, seterusnya saya akan beralih ke bahagian pengenalan perniagaan baby tortilla chips kami. Baby tortilla chips merupakan makanan ringan yang dihasilkan oleh pembekal dari Johor. Seterusnya, baby tortilla chips ini tidaklah asing lagi kerana sudah terkenal dengan kesedapan serta keunikan snack itu sendiri. Dalam erti kata lain, baby tortilla chips ini mempunyai variasi yang luar biasa dan ianya tidak sama dengan snack ataupun makanan ringan yang lain di luar sana. Jadi, ini memudahkan kami untuk menjual ke pasaran kerana sudah memenuhi citarasa pelbagai lapisan masyarakat untuk menikmatinya pada bila masa sahaja. Seterusnya, pada awal pembentukan perniagaan baby tortilla chips ini terdiri daripada 7 orang ahli sehingga kini dan masing-masing menjawat jawatan tertentu dalam perniagaan ini. Seterusnya, makanan ringan baby tortilla chips ini mempunyai 2 jenis pilihan perisa iaitu perisa pedas ataupun spicy dan juga BBQ. Perisa yang menjadi sambutan hangat adalah perisa pedas kerana ini memenuhi citarasa pelbagai lapisan masyarakat untuk mereka menikmatinya pada bila-bila masa sahaja. Jadi, pada awal perniagaan, kami mengambil stok permulaan sebanyak 20 balang baby tortilla chips ini untuk dijual kepada orang ramai. Selain itu, perniagaan baby tortilla chips ini kami bersetuju dan bersependapat untuk mengiklankannya di media sosial seperti Facebook, Instagram dan juga WhatsApp. Kami bersetuju bahawa di media-media sosial ini mampu memberikan impak dan juga kesan yang mendalam untuk kami memperkenalkan perniagaan kami kepada orang awam. Bagi sasaran perniagaan baby tortilla chips ini pula, kami lebih menumpukannya kepada pelajar Universiti Utara Malaysia (UUM), staf, pensyarah dan lain-lain. Baiklah, seterusnya saya akan beralih ke bahagian produk perniagaan kami. Seperti mana yang kita lihat di paparan di sebelah kiri merupakan baby tortilla chips perisa pedas, manakala di sebelah kanan pula adalah baby tortilla chips perisa BBQ. Kita dapat lihat perbezaan dari segi warna bagi kedua-dua perisa ini. Bagi perisa pedas adalah berwarna merah, manakala bagi perisa BBQ berwarna orange. Baiklah, seterusnya saya akan beralih ke status masa perniagaan baby tortilla chips kami. Terdapat 3 status masa iaitu cara penjualan, yang kedua keperluan internet dan yang ketiga adalah transaksi bank. Bagi cara yang pertama, status masa kami cara penjualan adalah untuk perniagaan baby tortilla chips ini, kami menggunakan cara jualan secara fizikal dan juga di atas talian iaitu Maya. Seterusnya, keperluan internet. Kami menggunakan jaringan internet untuk menyiarkan iklan baby tortilla chips kami di pelbagai media sosial dan juga melakukan pembayaran atas talian mengikut keperluan pembeli. Dan yang ketiga adalah transaksi bank. Kami sebagai penjual, kami akan menyediakan akaun bank rasmi untuk pembeli membuat pembayaran secara atas talian dan setiap transaksi tersebut ini akan direkodkan dalam rekod jualan perniagaan baby tortilla chips ini. Baiklah, seterusnya adalah bahagian sumber pembiayaan bagi perniagaan baby tortilla chips kami. Sumber pembiayaan ini adalah bermodalkan daripada 7 orang ahli dalam perniagaan ini. Setiap ahli akan menyumbang modal sebanyak RM100 dan kami mempunyai 7 orang ahli dan jumlah keseluruhan yang terkumpul dapat kami kumpulkan sebagai modal permulaan adalah sebanyak RM700. Perancangan pasaran ialah proses di mana syarikat mengatur dan mentakrifkan pasaran sasarannya, mengumpulkan strategi dan taktik untuk mencapai matlamat.
Pelan pemasaran yang kukuh terdiri daripada nilai syarikat, maklumat sasaran pasaran, strategi promosi dan harga, serta strategi produk. Kami menjadikan pelajar UUM serta rakan-rakan kami sebagai pemilihan sasaran pasaran utama produk kami. Sebagai penuntut di universiti ini, kami ingin menggunakan peluang ini untuk mempromosikan produk kami kepada rakan universiti kami untuk menguap keuntungan. Mereka boleh menikmati produk kami sambil melakukan tugasan atau mengulang kaji pelajaran. Jika mereka terlalu sibuk, mereka tidak perlu bimbang kerana kami menyediakan perkhidmatan penghantaran ke depan pintu. Kami juga boleh mempromosikan produk ini kepada kenalan kami melalui pelbagai media sosial. Mereka juga boleh turut serta membantu mempromosikan produk kami. Seterusnya ialah saiz sasaran pasaran dan trend. Saiz pasaran dikenali sebagai jumlah jualan atau pelanggan dalam industri tertentu dan dalam tempoh tertentu. Dari segi saiz pasaran, beberapa faktor perlu diberi tumpuan. Salah satunya ialah bilangan pembeli berpotensi yang dibentuk oleh kumpulan sasar seperti pelajar UUM dan bilangan bakal pelanggan yang menjadi rakan kita. Trend pasaran pula ialah kecenderungan produk kami berada di pasaran. Untuk mengetahui arah aliran pasaran, kita mesti meneroka analisis arah aliran pasaran untuk memahami keperluan pelanggan, platform yang digunakan dan demografi pasaran. Produk kami juga menggunakan platform media massa iaitu aplikasi Instagram, Facebook, WhatsApp dan lebih mudah untuk kami mempromosikan produk kami. Dengan menggunakan kaedah pemasaran percuma ini, kami boleh mendapatkan maklum balas daripada pembeli. Dalam campuran dan strategi promosi jualan, kami menggunakan kaedah pengiklanan, pengedar peribadi dan pelanggan eksklusif. Pengiklanan adalah kaedah yang digunakan oleh pemasar untuk memaklumkan bakal pembeli tentang sesuatu produk. Bagi produk kami menggunakan platform media sosial seperti WhatsApp, Instagram dan Facebook. Pengedar peribadi pula ialah jualan yang dijalankan secara bersemuka dengan pelanggan seperti jurujual yang cuba meyakinkan pelanggan dalam menyampaikan produk yang dipasarkan. Kaedah ini digunakan untuk meningkatkan jualan di samping menyediakan perkhidmatan tambahan kepada pelanggan. Khidmat pelanggan eksklusif pula adalah perkhidmatan yang istimewa yang diberikan kepada pelanggan. Baby Tortilla Chips menyediakan perkhidmatan istimewa kepada pelanggan mereka, di mana setiap pembelian daripada pelanggan akan diberikan penghantaran yang percuma. Ia akan menjadikan pelanggan lebih selesa berbelanja dengan produk kami. Harga ialah jumlah wang yang dicaj kepada pelanggan untuk sesuatu produk. Kami meletakkan harga sebanyak RM10 untuk satu balang Baby Tortilla Chips. Bagi strategi produk pula, kami menggunakan kualiti produk kami untuk meningkatkan keuntungan kami. Sebagai contoh, kami menyemak tarikh luput, pembungkusan, label, kotak setiap produk untuk memastikan ia membawa imej perniagaan yang baik. Berikut adalah maklumat lain yang berkaitan untuk perancangan pasaran. Kami telah memuktamadkan dan mewujudkan mekanisme pembayaran dan pendekatan penghantaran yang konsisten untuk mengukuhkan pasaran masa depan kami. Kami akan memastikan pelanggan kami menerima barangan mereka dengan betul dan tepat pada masanya untuk mendapatkan kepercayaan pelanggan kami. Berikut merupakan pelan pengurusan dan organisasi. Pelan pengurusan dan organisasi adalah suatu sistem yang menggariskan bagaimana aktiviti tertentu diarahkan untuk mencapai matlamat sesebuah organisasi. Pelan pengurusan dan organisasi menyediakan struktur organisasi yang menunjukkan pembahagian kerja, jenis tugas, peringkat pengurusan, aliran komunikasi dan kumpulan kerja. Berikut merupakan struktur organisasi yang terdapat di dalam syarikat Baby Tortilla Chips. Yang pertama adalah pengurus besar. Pengurus besar berperanan mengawal dan bertanggungjawab ke atas operasi syarikat. Pengurus besar juga berperanan sebagai individu pembuat keputusan dan rancangan jangka panjang. Pengurus besar akan menunjukkan sifat sebagai seorang pemimpin dalam organisasi untuk melahirkan rasa hormat dalam kalangan pekerja. Selain itu, kami juga ada penolong pengurus yang bertanggungjawab berkaitan hal-hal operasi, berperanan mendapatkan pekerja mahir untuk mengendalikan mesin dan alatan serta memastikan aktiviti organisasi berjalan dengan lancar. Seterusnya, kami juga ada pengurus pemasaran yang membantu bahagian pemasaran untuk mempromosikan produk
di media sosial yang kami sediakan. Seterusnya, pengurus produktiviti. Pengurus produktiviti menganalisis pemilihan pasaran serta mencipta saiz dan arah aliran sasaran pasaran. Kami juga ada pengurus operasi yang bertanggungjawab ke atas perbelanjaan operasi syarikat, menentukan kemudahan pengeluaran dan alatan yang akan digunakan, serta bertugas untuk menyemak unit produk yang ada. Seterusnya adalah pengurus jualan yang bertanggungjawab mengenal pasti matlamat jualan, mencipta rancangan jualan dan menguruskan akaun jualan. Dan akhir sekali adalah pengurus kewangan yang bertanggungjawab ke atas belanjawan permulaan perniagaan serta aliran tunai masuk dan keluar. Pengurus kewangan ini juga berperanan untuk menyediakan penyata kewangan, aliran tunai dan kunci kira-kira. Pada skrin yang dipaparkan ini menunjukkan carta organisasi bagi perniagaan Baby Tortilla Chips kami. Khalil bin Ali menjawat jawatan sebagai pengurus besar, diikuti Muhammad Azri bin Saharuddin sebagai penolong pengurus, Nazrul Amin bin Nuwardi, pengurus kewangan, Muhammad Haikal bin Abdul Hamid, pengurus pemasaran, Ahmad Azim Syahmi bin Khairi, pengurus operasi, Muhammad Haikal Hakim bin Muhammad Razali, pengurus pengeluaran, dan Muhammad Aiman Haikal bin Mat Ail sebagai pengurus jualan. Pelan operasi. Pembelanjaan operasi ialah wang yang dibelanjakan oleh syarikat untuk menjalankan perniagaan aktiviti. Kami membeli beberapa barangan daripada pembekal yang menyediakan makanan ringan untuk dijadikan stok. Kesannya, organisasi kami hanya perlu menghantar secara peribadi kepada pembeli. Selepas menjual beberapa makanan ringan, organisasi kami akan menerima keuntungan bergantung pada harga setiap makanan ringan tanpa jas penghantaran. Senarai pembekal barangan atau produk. Yang pertama, nama pembekal Baby Tortilla Chip. Jenis pembekal adalah pembekal tortilla. Cara pembayarannya adalah pembayaran atas talian. Yang kedua adalah New World Depot. Ejen pembekal adalah ejen plastik. Cara pembayarannya adalah pembayaran atas talian. Carta aliran operasi. Aktiviti syarikat kami bermula dengan melakukan periklanan di dalam talian di mana setiap ahli perlu menerbitkan atau berkongsi siaran di platform media seperti Instagram, Facebook dan WhatsApp untuk meningkatkan kebolehcapaian kepada pelanggan sasaran dan merangsang perhatian media sosial. Pelanggan akan menerima lebih banyak butiran dan penjelasan tentang produk jualan kami. Dengan perkhidmatan yang kami tawarkan, kami berharap dapat meningkatkan keyakinan pelanggan terhadap barangan kami dan menjadikan jenama kami lebih dipercayai. Pembeli yang berminat dan ingin membeli produk kami boleh membuat pesanan dengan memberikan maklumat peribadi seperti nama, nombor telefon dan alamat mereka di laman sosial yang telah disediakan. Melalui kaedah tersebut, pembeli perlu membuat pembayaran ke akaun bank kami dalam transaksi dalam talian dan mereka juga boleh membuat pembayaran melalui kaedah wang tunai selepas menerima produk. Selepas mengesahkan produk, bilangan item dan pembayaran daripada pelanggan, pesanan daripada setiap pelanggan akan dihantar kepada ejen yang akan menyelia pembungkusan dan penghantaran produk. Setiap maklumat alamat pelanggan akan digunakan untuk membuat penghantaran kepada pelanggan. Ejen akan menghantar produk kepada pelanggan dan jika pelanggan yang memilih untuk membayar secara tunai, mesti membuat pembayaran apabila menerima produk. Selepas pelanggan menerima produk, kami mungkin mengambil gambar pelanggan sebagai bukti pembelian. Dengan segera, kami akan mengumpul maklum balas daripada pelanggan tentang produk dan perkhidmatan kami untuk memperbaikinya pada masa hadapan. Urusan operasi berkaitan, perundingan. Kami akan meneliti pengurusan perniagaan semasa perbincangan di kalangan ahli kumpulan. Kami juga menetapkan sasaran dan matlamat syarikat kami, termasuk mencapai prestasi kewangan dengan membekalkan produk yang bersabar yang akan memenuhi kehendak dan keperluan pelanggan.
Sebelum kami memulakan perniagaan kami menetapkan sasaran pertumbuhan, pembekal barangan dan proses untuk operasi. Pemikiran dan idea setiap ahli dikumpulkan dan digunakan untuk perniagaan kami semasa perbincangan ini. Kalender peristiwa. Pada bulan April, kami telah mencari pembekal dengan mengenal pasti dan menyaraikan pembekal yang ingin dipilih dan membandingkan harga yang ditawarkan. Pada bulan yang sama, kami juga telah membuat proses merangka pelan perniagaan dengan membeli produk, mencipta media sosial untuk perniagaan, mengenal pasti sasaran jualan dan membuat poster jualan. Pada bulan Mei, kami telah memulakan perniagaan dengan mempromosikan produk di platform seperti Facebook, Instagram dan WhatsApp. Kami juga telah mengiklankan perniagaan menerusi akaun media sosial rakan kongsi. Pada bulan Mei juga kami telah mengambil stok daripada pembekal sebanyak 20 balang kepada rakan kongsi. Pada bulan yang sama, kami telah menganalisis prestasi jualan perniagaan dengan mengadakan perbincangan bersama rakan kongsi, mengenal pasti masalah yang dihadapi dan menambah baik perkhidmatan kepada pelanggan. Pada bulan Jun pula, kami telah menambah stok baharu bagi meningkatkan kuantiti produk. Pada bulan yang sama, kami membubarkan perniagaan dengan menyediakan penyata kewangan dan membuat pengagihan keuntungan dan komisen kepada rakan kongsi. Rancangan kewangan. Pelan kewangan adalah bahagian penting dalam rancangan perniagaan. Tujuan membangunkan rancangan kewangan adalah untuk meletakkan objektif khusus yang boleh diukur untuk pengurusan kewangan dan menjadikan objektif perniagaan menjadi lebih konkret. Oleh itu, pelan kewangan membantu kumpulan kami menjalankan perniagaan kami dengan lancar dan objektif. Bahagian ini terdiri daripada belanjawan permulaan perniagaan, penyata untung rugi, penyata aliran tunai dan penyata kedudukan kewangan bagi tahun berakhir Jun 2023. Ini adalah belanjawan bagi kumpulan kami di mana setiap ahli yang terdiri daripada 7 orang ahli akan berjumbang sebanyak RM100 tunai dan menjadikan jumlah tersebut sebagai RM700 untuk sebagai modal permulaan. Di sini boleh dilihat penolakan belanjawan bulanan terhadap pembelanjaan lain iaitu pembelian internet yang berharga RM30 sebulan. Baiklah, ini adalah penyata untung rugi bagi perniagaan Baby Tortilla Chips untuk bulan April, Mei dan Jun 2023. Kami telah membeli sebanyak 200 balang Baby Tortilla Chips dan telah membuat anggaran bahawa kami akan mendapat sebanyak RM2,000 tunai bagi ketiga-tiga bulan tersebut, dan di mana kami telah mendapat keuntungan kasar sebanyak RM900 tunai bagi ketiga-tiga tersebut dan jumlahnya sebanyak RM2,700 tunai. Bagi pembelanjaan lain pula adalah kami telah membeli internet selama 3 bulan berturut-turut dan menjadikannya sejumlah RM90 tunai. Bagi keuntungan bersih untuk tempoh tersebut, kami telah mendapat sebanyak RM870 tunai dan menjadikan ia jumlah RM2,610 tunai. Di bahagian belah kanan pula adalah kos jualan di mana produk Baby Tortilla BBQ telah dijual sebanyak 40 unit dan yang berharga RM400, manakala Baby Tortilla Spicy pula telah dijual sebanyak 70 unit dan dijadikannya sebagai RM700 dan dijumlahkan sebanyak RM1,100 tunai. Seterusnya, ini adalah penyata aliran tunai bagi perniagaan Baby Tortilla Chips untuk bulan April, Mei dan Jun 2023. Pada bulan April, modal pemilik adalah RM700, jualan adalah RM2,000 dan jumlah tunai tersedia adalah RM2,700 tunai. Kami telah mendapat belian sebanyak RM1,100 tunai dan pembelanjaan lain adalah pembelian internet adalah sebanyak RM30 tunai. Dan jumlahnya bagi pengeluaran tunai adalah sebanyak RM1,130 tunai dan baki akhirnya adalah RM1,570 tunai. Pada bulan Mei, baki permulaan adalah RM1,570 ditambah dengan jualan sebanyak RM2,000 dan kami telah mendapat belian sebanyak RM1,100. Dan bagi kos pengeluaran pula adalah pembelanjaan lain iaitu pembelian internet. Dan jumlah bagi pengeluaran tunai pula adalah sama seperti bulan April iaitu RM1,110 tunai
dan jumlah baki akhir adalah RM2,440 tunai. Dan pada bulan Jun pula, baki permulaan adalah RM2,440 tunai, disekalikan dengan jualan iaitu RM2,000 dan kami telah mendapat belian sebanyak RM1,100 sama dengan kedua-kedua bulan iaitu bulan April dan Mei. Pembelian lain seperti pembelian internet juga sama seperti dua-dua bulan tersebut iaitu RM30 dan jumlah pengeluaran tunai adalah sama seperti kedua-kedua bulan tersebut iaitu RM1,130 dan dijadikan bagi baki akhir pada bulan Jun adalah RM3,310 tunai. Baiklah, ini adalah bahagian akhir dalam rancangan kewangan iaitu penyata kedudukan kewangan. Penyata kedudukan kewangan adalah penyata yang merekodkan baki semasa Baby Tortilla Chips sebanyak jumlah aset dan jumlah liability dan equity selama 3 bulan iaitu bulan April, Mei dan Jun 2023. Baiklah, di sebelah kanan ialah penyata kedudukan kewangan Baby Tortilla Chips untuk bulan April, Mei dan Jun 2023 di mana bagi aset semasa bagi ketiga bulan adalah berbeza iaitu bagi bulan April, tunai yang dipegang oleh Baby Tortilla Chips adalah sebanyak RM1,570 pada bulan Mei RM2,440 dan juga pada bulan Jun RM3,310 dan jumlah aset bagi bulan April adalah RM1,570, jumlah aset bagi bulan Mei RM2,440 dan juga jumlah aset bagi bulan Jun adalah RM3,310. Bagi equity dan liability bagi bulan April adalah sebanyak RM70, pada bulan Mei adalah RM1,570 dan juga pada bulan Jun RM2,440 tunai. Keuntungan bersih yang telah didapat bagi ketiga-tiga bulan adalah sama iaitu sebanyak RM870 tunai. Dan jumlah equity dan liability bagi bulan April adalah RM1,570, pada bulan Mei adalah RM2,440 dan juga pada bulan Jun adalah RM3,310 tunai. Seterusnya, gambar modal perniagaan. Yang pertama adalah rakan kongsi utama. Rakan kongsi utama kami adalah syarikat perkongsian, penjual, pembeli dan juga pembekal. Aktiviti utama yang kami jalankan adalah penjual, pemasaran, promosi, pembungkusan, penghantaran dan juga penerimaan. Tawaran nilai pula pada harga yang murah, pilihan produk sendiri, penghantaran cepat dan percuma, pembungkusan yang menarik, kaedah bayaran convenient dan juga halal. Hubungan pelanggan kami melalui sosial media dan juga langsung ataupun peribadi. Segmen pelanggan kami ditujukan khas kepada pelajar UUM, staf UUM, orang awam, peminat tortilla. Antara struktur kos kami adalah produk, pembungkusan dan juga kos penghantaran. Baiklah, secara kesimpulannya, sebelum kami membangunkan perniagaan, Baby Tortilla Chip akan memastikan bahawa rancangan perniagaan telah disiapkan. Ini kerana rancangan perniagaan yang baik berpotensi untuk mencipta kejayaan sesebuah perniagaan. Pelan perniagaan adalah penting untuk Baby Tortilla Chip kerana ia boleh mengenal pasti potensi masalah pengusaha dan membantu kami untuk mencari penyelesaian. Kami akan menggunakan plan itu sebagai penanda aras untuk menyimak kemajuan dan matlamat perniagaan masa hadapan. Dengan cadangan rancangan perniagaan ini, kami boleh melayan pengusaha kami dengan lebih objektif dan mengetahui dengan lebih jelas terhadap kelemahan kami. Akhir sekali, kami perlu fokus untuk menambahbaikkan kelemahan yang terdapat dalam perniagaan kami. Sekian daripada kami. Terima kasih.